Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat apa kita sambung? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, syarat menjadi imam. Termasuk pula syarat menjadi imam. Minggu lepas syarat sah jemaah. Sekarang syarat menjadi imam. Jadi syarat, kalau tak ikut syaratnya tak sah. Maksud syarat ini syarat sah menjadi imam. Yang pertama, lelaki mengikut kepada lelaki, perempuan mengikut kepada lelaki, punsa mengikut kepada lelaki, perempuan mengikut kepada punsa, perempuan mengikut kepada perempuan. Maksudnya di segi jantina. Orang laki-laki tidak sah berimamkan perempuan. Mestilah orang laki-laki juga yang menjadi imam. Walaupun masih kecil, tak apa. Walaupun perempuan itu maknanya seorang yang qari'ah, yang pandai berlagu dan seumpamanya. Kalau makmum-makmum lelaki ni tak pandai, baru belajar Quran mereka, tak boleh juga tu imam perempuan. Tak boleh. Perempuan ikut imam laki-laki. Laki-laki memang ikut laki-laki dah. Perempuan begitu juga. Ikut imam laki-laki. Jadi dalam sembahyang jemaah tak payah buat imam perempuan. Kerana imam laki-laki ada dah. Serentak orang laki-laki dan perempuan ikut imam laki-laki. Yang ketiga, punsa mengikut kepada lelaki. Perempuan mengikut kepada punsa. Yang kelima, perempuan mengikut kepada perempuan. Yang ketiga, dia kata kalau punsa makmum lah, tu imam laki-laki lah. Punsa ni berapa kak? Punsa ni man lahu farjan, barang siapa yang ada baginya dua kemaluan. Tu punsa. Bukan orang lembut. Tu lembut lain. Ada kan orang lembut, jenis lembut. Kereta TAK 6375. TAK 6375. Benda ni nak jual. Alih aku tak. Menghalang lalu lintas. Alih sikit je. Dia sekat orang nak keluar. TAK 6375. Khunsa man lahu farjan, mereka yang ada baginya dua kemaluan. Dipanggil khunsa. Siapa sini ada dua kemaluan? Kalau ada bawa tak kabar kat orang. Tak. Tapi hukum gitu lah. Orang yang ada dua kemaluan, khunsa. Dua kemaluan tu maknanya dua kemaluan lain-lain jantina. Kalau kemaluan hak tula je, orang tak panggil khunsa. Faham tak? Umpama dia ada dua zakar. Laki-laki. Faham ke? Itu bukan khunsa. Itu power. Faham tak? Gitu. Jadi khunsa ni alat laki ada, alat puang ada. Faham kan? Nak pergi faham? Nak? Dan faham tak apa? Takut johor. Laki ada, puang ada. Maka orang tu dikatakan khunsa. Patut dia keluar pula khunsa wadih. Khunsa dia segi cikgu. Muskil. Kemuskilan agama, muskil. Muskil tu bahasa Arab ashkal. Iskal muskil. Khunsa wadih. Khunsa yang satu saja alat kelaminnya berfungsi. Faham? Khunsa muskil. Khunsa yang kedua-dua alat kelaminnya berfungsi. Ingat tak? Benda makna khunsa.
Nampak nak kata pula betul dah. Benda mana khunsa wadih, satu saja daripada alat kelaminnya berfungsi. Buat contoh biar faham selalu. Umpamanya dia ada dua alat, alat lelaki, alat perempuan. Pistol ada, farak pun ada. Tapi kalau kecing kok pistol dan farak tu buat iklan saja. Tidak boleh kecing kot tu. Faham lagi? Maka dia panggil khunsa wadih lelaki. Khunsa wadih lelaki. Pistol tak boleh buat kecing, kecing kot farak. Dia panggil khunsa wadih. Wadih maknanya jelas perempuan. Dua-dua alat boleh guna. Khunsa muskil. Muskil dua-dua boleh pakai. Tadi dia nak kecing, dia kecing dengan pistol. Balik surga lagi, dia kecing dengan oksa lagi pula. Boleh berlaku. Ni jarang berlaku. Tapi ada berlaku. Jawabnya ini khunsa muskil. Sama ada kalau pakai barang alat lelaki yang berguna, muskil. Khunsa muskil. Muskil lah, dua-dua boleh guna. Muskil. Tadi wadih. Kalau dua-dua boleh guna, dia panggil khunsa muskil. Dan lagu mana dia nak duduk tu, laki-laki ke puang. Kalau khunsa wadih lelaki, alat puang ada, tapi kecing kot alat lelaki. Faham? Maka dia kena pakai lelaki. Nampak tak? Kena pakai kain pelekat. Tak ada pakai aju kurung. Nampak? Kalau dia khunsa wadih perempuan, alat lelaki tu tak boleh buat kecing. Dia guna farak saja. Maka khunsa wadih perempuan. Dia pakai kanin. Di rumah haju kelawar. Faham? Dua-dua alat boleh guna belaka khunsa muskil. Dua-dua dia boleh pakai. Faham? Mayang garik pakai jubah serban, duk alik lelaki. Jadi orang kaum Malaysia dia masuk dia puang pula. Pakai kanin. Boleh. Tak boleh larang. Tak kaedah dia gitu. Tak? Mana awak kau ni? Pondang lain. Pondang ni orang yang lelaki tetapi dipakai pakaian perempuan. Kalau dia ada alat lelaki tetapi lemah. Dan perangainya lebih kepada perempuan, hukumnya lelaki. Kerana tidak ada alat kelamin perempuan, maka haram dia pakai pakaian perempuan lagu tu. Tak boleh. Tu haram pondang-pondang. Lembuk lain lembuk. Lembuk bukan pondang, orang pasti lembuk. Tak lembuk itu. Orang lembuk. Bukan pondang. Dia tak pakai pakaian puang, pakai lelaki, ada kemeja, antara lain, tapi jenis lembuk. Haji tu. Pakai serban. Lembuk. Tu lain tu. Biasanya orang lembuk ni dia macam laki-laki. Biasanya yang macam perempuan, dia orang hok pondang tadi. Perangai tu perangai khunsa tadi. Hak ni mesti buat perangai laki-laki, jangan buat perangai perempuan. Kerana dia cuma Allah beri kepada dia, tabiat dia suka kawan dengan orang puang. Jangan teruskan jadi pondang. Tapi lembuk tak apa. Jenis lembuk ni dia kawan sama lelaki, dia tahu dia lelaki, dan nikah molek-molek ada. Orang lembuk. Ya. Kalau khunsa puang, dia jadi puang. Watan. Dia hadap watan ni khunsa laki puang ni. Muskil. Dia boleh pergi belaka. Jadi kita kenal dah mana ni benda khunsa muskil, benda khunsa wadih. Apa benda pondang. Dan benda lembut. Boleh beza? Lembut pun tak kang je lembut. Tidak akan pakai yang puang.
Lelaki ada tapi jenis lembut. Ada kita kenalan beberapa orang ada jenis lembut, baik, jenis biasanya orang baik, baik. Lembut, orang lembut, bukan puan lembut gitu. Anak sebelah. Lembut sungguh. Belah anak. Kakang beri anak bini dia. Anak apa ni? Tu lembut tu. Ni anak seorang. Misal dulu golok. Makan. Kereta belakang 3 lain buka beli. Seorang anak dah cetong. Baik lembut tadi sebelah. Perempuan ikut perempuan. Bila tu kalau jemaah tak ada orang lelaki lah. Ni semayang puang sama puang. Rumah tu orang lelaki tak ada. Orang di kerja belaka. Maka dia semayang lah dengan anak perempuan dia. Sama ada mak dia atau anak perempuan dia jadi imam. Pasal apa? Jemaah puang belaka. Cuma ingat kalau jemaah puang sama perempuan, tu imam tak duduk depan gitu. 3 hasta tu imam lebih sedikit sejengkal dia tumit daripada jemaah perempuan. Faham? Dia timbul sikit gitu. Sebagai ramai-ramai, lepas tu depan sikit tumit. Gitu. Selesai masalah jantina imam. Orang yang tak boleh jadi imam, orang yang baik, orang yang fasih, baik bacaan Al-Qurannya, mengikut orang yang tidak fasih, yang salah bacaannya. Lelaki mengikut kepada punsa, lelaki mengikut kepada perempuan, punsa mengikut kepada punsa, punsa mengikut kepada perempuan. Baik. Yang pertama, orang tak boleh jadi imam, iaitu orang yang tidak betul sebutan bacaan di dalam sembahyang. Sini dia kata tidak baik bacaan Al-Quran. Umum lagi. Kerana yang khususnya bacaan Al-Quran atau bacaan di dalam sembahyang sahaja. Kalau dia baca dalam sembahyang betul belaka. Mula daripada takbir sampai kepada salam, betul belaka tajwidnya, maka dia boleh jadi imam. Walaupun tak ingat surah kulhu, tak boleh baca surah kuliah, kerana itu bukan bacaan wajib. Jadi bacaan maksud pandai, maksud qori dalam bab semayang lain, maksud qori dalam bab Quran lain. Dalam bab Quran, qari itu mestilah seorang yang pandai membaca semua surah di dalam Quran. 114 surah, dia pandai belaka dengan tajwidnya. Itulah qari. Faham? Dalam bab semayang, tak syarat 30 juzuk. Syaratnya, semua bacaan dalam semayang betul. Istimewa pula rukun kauli. Seperti takbir, Fatihah, tahiyat akhir dan salam. Kalau betul, maka orang ni boleh jadi imam. Kalau tak betul belaka bacaan, maka bolehlah jadi imam. Sebab makmum tak betul, tok imam pun tak betul juga. Bolehlah pelak belaka. Tok imam semillah, makmum semillah juga. Jadi baca tak betul belaka. Nak buat apa lagi? Diri jemaah juga sementara betul. Nak cari tok guru, diri jemaah dulu. Dan kalau tok imam bidang terjung, dimaaf pada syarak. Sekalipun ada orang pandai di belakang dia. Kerana bidang terjung, tak ada orang. Nabi kata tak ada orang, gilah seorang ke depan. Bila dia semayang dah tak ada orang yang pandai. Muah. Aku dah anda, kok. Muah. Jangan buat muah gitu. Gilah seorang biar tak mokong-kong. Pergi seorang. Kenapa? Tak pandai belaka dah ni. Pelak belaka dah ni. Pergi juga seorang. Ambil sunnah. Kita pergi depan. Sedangkan kita baca Fatihah, banyak lagi tak betul baru belajar. Baru ikhraq 2. Dah umpama. Maka tengah kita semayang, datang qari ikut di belakang, itu dimaaf pada syarak. Faham tak? Tak diambil kira. Darurah hak tu. Tak payah. Pasal apa? Pasal bidang terjung. Yang kata syarat imam ni mesti pandai, mesti betul. Imam murawatib. Faham tak? Orang yang nak jadi imam daripada awal. Bila orang qamat, dia ke depan. Bila orang qamat, dia ke depan. Memang tugas dia dah. Hak ni syaratnya ketat.
kita apa benda ni, jalan di dalam tengah hutan, ya, pasal kereta kita masuk dalam parit, nak hujung gaung, kita pun ngayak naik atas gaung, kereta kita BMW jatuhlah gaung, naik atas tu, tunggu orang lalu nak tumpang, takkan nak jalan kaki highway, maka lalulah dasa buruk kita naik ke tunggu masjid, naik tau, naik tau, naik tu panggil bidang terjun, orang tak pilih masa tu. Tak, orang tengah skor, naik kemari sewung pun naik sewung, gitu juga. Mana tak ada orang dah, muah tak ada orang, lagi juga orang tak mampu ni nak biar selesai masalah. Sebab kalau pakat semayang seorang-seorang bid'ah. Kalau semayang kita seorang di rumah lain, pasal memang tak ada orang lain. Ni ada seorang, ada belakang orang, tapi di semayang seorang juga. Maka dalam keadaan kesusahan gitu, dimaaflah, mari guna-guna pun. Batu dipanggil bidang terjun. Bukan bidang tariah, tak rajin pun bidang korang. Bukan bidang kapung pun bukan juga. Tapi dia tak ada Allah, dia je ada. Nak beranak lele. Tak ada pilihan. Nampak? Tak ada pilihan. Jadi orang yang darurah tadi jadi imam bidang terjun, lain kali orang kat mak tak pergi. Dia bukan imam tu. Dah kemarin menjadi imam, tak ada orang. Faham? Jadi orang ni dimaaf pada syarak. Bacaan mana tu yang kata mesti betul, tidak boleh salah? Dia ada dua jenis lahan di dalam bacaan Quran. Yang pertama dipanggil lahan jali, yang kedua dipanggil lahan khafi. Lahan-lahan ni kesilapan. Silap besar, silap kecil. Mudah-mudah. Silap besar tak boleh, silap kecil tak apa. Silap besar ni maknanya dia menukar huruf. Tak boleh jadi imam. Tukar huruf. Zal bahan dal. Ba ni bahan zal, tak boleh. Tukar baris. Alhamdulillah bahan alhamdulillah. Tu panggil lahan jali. Nampak? Kesilapan besar dia panggil. Kesilapan kecil, tak cukup harakat maknya. Maknya 5 dia baca 4, maknya 7 baca 6. Nampak? Dimaaf pada syarak. Pasal payah atas orang sekarang ini yang tepat bilangan harakat maknya. Jangan lari makra dan jangan tukar huruf. Inilah maksudnya warattilil Qur'ana tartila. Orang tanya Sina Ali benda mana tartil? Sebut hurufnya dan baris serta makhraj dengan betul. Masalah sifat huruf. Kalau orang ngaji Quran, di dalam lagi dia ada sifat huruf. Orang ni sebab ke, orang ni sifat jahar ke, nampak? Dan seumpama ini benda yang payah. Qari pun melakukan kesilapan. Ini tidak diambil kira. Kerana payah nak jaga sifat huruf ni betul-betul qari saja. Kalau qari-qari yang hebat-hebat saja, dia baca tepat sifat-sifat hurufnya. Kalau qari yang macam kita ni qari dah, ada juga tinggalan lagi. Itu tidak diambil kira. Itu untuk tandingan musabaqah je. Dalam bab semayang ni, betul yang kasar nampak saja diperlukan. Sedap nombor 2. Betul dulu. Kita nak sedap dulu. Tak boleh. Betul dulu. Dia biasanya kalau tok guru ni dia ngaji tak sedap. Dia gitu. Kalau nak ngaji sedap, hafiz. Sebab tu dia tak boleh jadi tok guru. Tok guru ngaji tak sedap, tak jadi hafiz, tapi boleh mengajar. Sebab nak mengaji hafiz satu perkara, lepas tu nak melajar agama pula, nak mendalami fiqh hadis umpama ni tak ramai orang boleh buat. Begitu juga maknanya nak mendalami fiqh, mendalami hadis dan seumpamanya banyak ilmu. Kemudian nak mendalami hafiz pula.
Waktu kita tutup guru, kalau mengaji semayang, tak sedap. Cikgu mana sedap Tok Guru ni Aziz semayang baca Fatihah dengan hafiz-hafiz, mak muda-muda. Sedap hafiz tau. Tapi saya suruh mengajar, lerak tabuk habis. Tak, dia tabukan habis. Sedap lagu. Lepas tu kata, betul dahulu, sejak kemudian. Lelaki mengikut kepada khunsa. Tak boleh lah. Khunsa martabat rendah. Lelaki dia tinggi martabat. Lelaki mengikut kepada perempuan. Tak boleh. Walau bini kita sekalipun. Bini kita tak ada dah berlaku fitnah. Harus semayang dalam bilik rumah kita lah. Tok Imam puang, kita lelaki duduk belakang. Tak boleh juga. Kerana bila puang duduk depan, lelaki duduk belakang, jadi pesen lain. Faham? Jadi tak khusyuk. Duk tengok Tok Imam duk tonggeng gitu. Jadi pesen lain. Tak dah salah je bang. Khunsa mengikut kepada khunsa. Khunsa mengikut kepada perempuan. Maksud khunsa mengikut pada khunsa ni khunsa wadih. Kepada khunsa muskil. Menjadi makmum yang terlambat. Bila makmum dapati imam sedang rakaat dan terus mengikutnya, maka terhitung sempurna rakaatnya walau belum sempat membaca Fatihah. Ni orang-orang baru belajar, dengar molek. Kita mari tu imam semayang dah. Kita pun sapa Allahu Akbar, kita takbir. Bila tu imam tu baca, kita ni mari lewat dah, kita terus membaca Fatihah. Jangan baca lagi doa iftitah. Melainkan kita gitu imam belum lagi habis Fatihah. Tu lain. Tu imam habis Fatihah, baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita baru sapa Allahu Akbar, terus bismillah. Kita sapa Maliki Yaumiddin. Tu imam pun rakaat, kita kena rakaat. Sebab kita mari lewat. Yang kena habiskan Fatihah makmum yang mari awal sama dengan imam. Tu imam rakaat, dia tak boleh rakaat lagi, teruskan habis Fatihah. Ni masbuk ni, mansubiqa. Orang yang telah ditinggalkan dia. Bagi masbuk, maf'ul. Ditinggal. Tinggal agaknya. Masih orang takbir belakang imam makmum, dia tak ada lagi. Dia dalam perjalanan. Dia panggil masbuk, asal cerita masbuk. Dia mari, tu imam, kuliah dah. Maka dia akad takbir, baca-baca. Sampai Maliki Yaumiddin, tu imam rakaat, dia rakaat. Ingat tu Tapi kalau kita sama dengan imam, imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Sama-sama macam biasalah, macam semayang surah ni. Tu imam rakaat, dia baru Maliki Yaumiddin, tak boleh rakaat, teruskan perabi Fatihah. Biar tu imam yang tidak pun, kita perabi Fatihah, kita rakaat, kita tidak dan kejar tu imam. Apabila makmum mendapati imam sudah lakukan rakaat, maka nanti ia harus mengulangi rakaat itu sebab rakaat tersebut tidak sempurna. Gini. Tu imam sedang rakaat, kita pergi. Tadi tak rakaat lagi. Ni rakaat dah. Kita pun takbir Allahu Akbar. Bila kita nak rakaat, tu imam akad pada Sami Allahu liman hamidah. Kita tak dah rakaat dengan imam. Tak? Maka jawabnya terus ikut imam. Kalau kita tinggal tu satu rakaat, sekarang ganti satu rakaat. Contoh kita tu rakaat baru sapa, tu imam rakaat yang pertama, sembahyang maghrib. Tu tengah rakaat, kita baru sapa, pasti mutuh, sak naik, kita kata Allahu Akbar, kita nak rakaat, tu imam Sami Allah. Tak dapat rakaat. Jawabnya, kita, kalau tu imam baru rakaat pertama, kita tak ada rakaat, kosong rakaat. Lepas tu semayang lah, sujud ke semua, tak ada rakaat lagi. Pasal tak ada rakaat imam. Imam naik rakaat yang kedua, baru kita rakaat pertama. Kalau kita mari tu imam rakaat yang kedua, tengah rakaat. Kita Allahu Akbar nak rakaat, tu imam Sami Allah. Dan juga dapat rakaat. Maka ikut imam. Kita tayat awal sama. Tu imam naik rakaat tiga, kita rakaat pertama. Ingat tu. Tambah dua, jangan tambah se pula. Main tambah se tak mau. Mari semayang isya, tayat akhir dah tak jam. Ni bahan tambah se juga. Tak? Suri ayam tu kat merah. Dia orang tak lama-lama, budak-budak baru belajar lama-lama ni dia kerti.
Mula-mula baru dengar, tak apa nak ingat ni bengong. Kalau dengar hak mau, ingat Bila makmum mendapati imam dalam tasyahud akhir lalu ia mengikutnya, maka tasyahud yang dikerjakan itu tidak masuk rakaat yang sempurna dan ia harus menyempurnakan salat bila imam sudah beri salam. Kita mari tu imam tayat akhir. Kita pun takbir Allahu Akbar, terus duduk. Terus duduk. Kemudian bila imam baca tayat akhir, kita tayat akhir. Dan kita rakaat berapa? Tak ada rakaat. Imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik sembahyang, tambah rakaat. Kalau maghrib 3. Kalau isya 4. Pasal tak ada rakaat. Dapat rakaat ni kalau kita dapat tu imam sebelum rakaat, kita mari sama dah. Atau tu imam rakaat, kita dah rakaat sama, baru dapat rakaat. Tapi kita baru nak letak kepala tu imam akad, tak dapat rakaat. Kalau kita letak kepala dah balik letak tu imam pun akad seletak. Kalau doa kata dapat lagi rakaat. Boleh takbir lagi situ. Yang ke-19 solat Jumaat. Wallahu a'lam. Kalau tak soalan banyak ni. Ni sikit-sikit dah. Soalan yang pertama, apakah jadi pada roh jika hutang seorang itu tidak dilunaskan walaupun dia telah sedaya upaya untuk menyelesaikannya, sila huraikan. Sebut di dalam hadis orang yang tidak membayar hutang itu dia bisu di alam barzakh. Dan ada lagi beberapa hadis. Nampak? Maksudnya kata ulama, orang yang mampu tetapi sengaja tidak membayar hutang. Dan di akhirat nanti dia kena bayar. Tapi di akhirat tak laku duit. Kalau Tuhan dia tidak menghalalkan perbuatannya, dia kena bayar dengan pahala semayang dia kalau ada. Sebab duit-duit ni bayar di dunia. Dan mati dah ada duit kan. Orang yang memang nak bayar tetapi tiba-tiba bernasib malang kena curi duit dia atau muflis. Dan dia memang niat nak bayar. Maka dia hidup bawah tanggungan Rasulullah SAW. Dah suruh bimbang tu. Niat dia betul. Dan niat betul Tuhan tolong. Saya telah beli kereta, rumah dan sebagainya melalui pinjaman bank. Adakah saya terlibat dengan riba? Minta penjelasan. Dia beli rumah, beli kereta dengan buat pinjaman bank. Adakah dia terlibat dengan riba? Jawabnya, pinjaman bank bukan makna riba. Riba bukan makna pinjaman bank. Riba ni kullu qardin yajuru nafa'a fahuwa riba. Tiap-tiap pinjaman yang tukang beri pinjam itu nak cari keuntungan dengan ambil bunga. Hak tu baru riba. Jadi kalau pinjaman yang tidak ada bunga, bukan riba. Dia gitu. Tengok sistem muamalat yang dilakukan. Kalau muamalat itu cara Islami, maka tidak dikatakan riba. Riba ni biasanya kutip bunga secara konvensional, baru riba. Tapi bukan makna pinjam bank adalah riba. Bank bukan bermakna riba. Cuma sebahagian besar bank melaksanakan riba mencari keuntungan. Jadi bank bukan riba, riba bukan bank. Riba adalah pinjaman atau hutang, sama ada bank atau ceci atau alung atau mara atau kementerian apa-apa, tak ada kira. Dia bukan makna bank, makna riba bukan. Bank ni makna tepat simpan duit. Dia gitu. Kalau kita laksanakan riba, tak nama bank pun haram. Dipanggil tabung khairat, kebajikan. Surau flat Gelom Bilal. Siapa nak pinjam, bunga 10%. Tak? Riba tak? Riba tu. Tapi dah tabung kebajikan, sama. Tak nama bank. Terfaham. Sebab orang dia pukul locong. Bank, dia kira haram saja. Lain-lain. Sekiranya seorang itu bernazar bila penyakitnya sembuh, macam mana dia nak bayar nazar itu sedangkan dia tak ingat apa yang dijanjikan selepas penyakitnya sembuh? Jawabnya, kata setengah ulama, buatlah apa-apa kebajikan. Nampak? Kerana tak ingat dah benda nazar dia. Dia nazar itu kalau baik sakit nak buat begini. Kata setengah ulama, beri makan 10 orang miskin. Kerana tak mampu nak tunaikan nazar dia. Beri makan 10 orang miskin. Seorang sebuku nasi yang kenyang makan. Saya suka dengar lagu nasyid.
Saya dengar dan faham miripnya. Ia membuatkan saya lebih gemar beribadat. Pula dah. Dah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata dengar lagu dia dekat diri kepada Allah. Dia kata ni. Saya juga ada dengar Quran dan baca tapi saya tak faham. Itu masalah. Apa pandangan Ustaz mengenai situasi saya ini? Berat menanyang. Adakah saya berdosa kerana banyak dengar lagu nasyid berbanding kurang membaca Al-Quran? Baik, kita khabar dah. Yang menenangkan hati kita bukan lain melainkan iaitulah ibadah. Membaca Quran, berzikir, selawat dan seumpamanya itu yang menenangkan jiwa. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah olehmu dengan zikrullah itu tenang segala hati-hati kamu. Jadi kalau lagu minyak saja, jangan kata menenangkan hati atau menjadikan kita kuat beribadah, tak boleh. Jangan helah lagu tu. Minyak hiburan lah. Nak dengar nasyid, dengarlah. Jangan hak haram sudah. Tapi jangan kata dialah yang mendekatkan kita kepada Allah. Kalaulah benda ni dia yang mendekatkan kita kepada Allah, nescaya nabi-nabi dulu semua bernasyid belaka. Nabi-nabi tidak dengan bernasyid tapi dengan mendakwah. Cara mana? Cara yang ditunjukkan oleh cara nabi-nabi sampai kepada ulama-ulama sekarang. Nasyid bukanlah alat dakwah. Nasyid hanyalah satu alternatif. Daripada hiburan-hiburan yang melampau kepada hiburan-hiburan yang diharuskan oleh Islam. Dia suka dengan nasyid. Guna pandangan kalau orang perempuan yang bernasyid hukumnya haram, tak boleh. Wahidah ke, wadina ke, nampak? Walpa ke, anda. Tak boleh. Kalau laki-laki, insya-Allah ada ulama kata boleh bernasyid. Bolehkah terangkan secara ringkas dan padat mengenai cara mengqada sembahyang? Saya banyak tinggal sembahyang. Sebelum ni terlama solat subuh. Saya takut saya mati, dah kan banyak lagi sembahyang saya yang lepas tidak tertunai. Bantulah saya, dia kata. Tadi mu kata dengar nasyid kau sedap ibadat. Ni dah sembahyang dah pula. Baik. Tak apalah. Bila kita tinggal sembahyang dengan sengaja wajib qada. Dengan tidak sengaja pun wajib qada. Man nasiya salata fasisalliha idza zakaraha atau kama qala. Siapa yang terlupa sembahyang, maka wajib dah dia qada bila dia teringat. Kita sembang-sembang tak ingat sembahyang Isya. Tidurlah kita. Petang esok orang cakap, semalam tak sembahyang Isya. Tak berdosa. Pasal tak sengaja, pasal qada. Orang yang sengaja tinggal berdosa. Dan wajib qada juga. Sama macam kita terambil harta orang atau sengaja ambil. Terambil tak berdosa. Sengaja ambil, barulah berdosa. Lepas tu mana? Kedua-dua kes kena wajib ganti balik atau pulang balik barang. Kita ingat ke maknanya nyapu tu nyapu kita. Duduk kat pagar kita. Padahal budak-budak main nyapu tadi. Dah rumah orang sebelah. Kita masuk rumah nyapu rumah. Padahal jiran tidak berdosa. Dah tak berdosa tak salah. Memang tak salah. Lepas tu pulang balik, wajib pulang balik. Walaupun tak sengaja. Dah kalau sengaja ambil, kena pulang balik. Jadi gitu juga dengan sembahyang. Ada orang kata kalau kita tak sengaja tinggal, tak terlupa, wajib qada. Kalau sengaja tinggal, tak wajib qada. Tak pening gitu. Kalau sengaja tinggal, lebih daripada kena qada lagi dah. Adakah niat itikaf di surau sama dengan niat itikaf di masjid? Jawabnya tak sama. Niat itikaf ni gini, kita masuk dalam masjid, kita hadir dalam hati, aku niat itikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Bila kita niat gitu, kita dapat pada iktikaf. Iktikaf ni benda, masuk duduk dalam masjid untuk mendamping diri pada Allah, dapat pada. Walau tak baca Quran, walau tak selawat, duduk mendengung. Nampak? Tapi niat iktikaf, dipanggil duduk tu ibadah. Baik. Dia kata kalau di masjid dengan surau sama ke tak? Tidak sama. Kalau di masjid kita niat iktikaf, tidak berlaku khilaf ulama. Faham lagi? Sah belaka. Tapi kalau di surau berlaku khilaf. Ada pandangan ulama-ulama lain mengatakan kalau dalam surau pun sah niat iktikaf. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, surau bukan masjid, tak sah niat iktikaf. Nampak? Jadi kalau kita nak amal juga, masuk dalam surau kurang ni nak niat iktikaf, taklif. Dalam hati kita ikut pendapat imam yang mengatakan sah iktikaf di dalam surau. Faham?
Dulu masa saya sekolah rendah, lupa atau buku pustakaan. Sekarang saya umur 18 dah. Tapi buku tu tak ke mana tak tahu dah. Adakah saya berdosa kerana sudah lama saya tak atur? Apa patut saya lakukan? Ustaz, saya malu dah nak jumpa cikgu tu. Kita pinjam buku orang, tak kira hak pustakaan ke, hak kerajaan ke, hak company ke, hak kawan ke, terlupa nak atur. Tersalah lah, maka tidak diambil kira. Faham? Kan Nabi kata dah kan, 3 orang golongan ini tidak diambil kira, mana tak ditulis. Rufi'al qalam an salasin. Malaikat yang tulis catatan pahala dosa tidak tulis. 3 golongan. Yang pertama orang salah, tersalah. Tak tulis. Kali tak ingat lah tak? Sekarang ingat dah untuk atur lagi. Sekarang baru tulis berdosa pasal tak atur lagi. Jadi sekarang wajib kena atur balik. Buku pun dah hilang. Kena anggar lah buku itu. Kalau tahu, beli. Tak tahu, tak ingat tajuk, anggarkan harganya. Kemudian bayar kepada perpustakaan tersebut. Malu nak jumpa cikgu tu, cikgu lain. Malu nak pergi, beri korang. Piti dalam saku 10 riyal, tolong beri pada cikgu ni. Kata ni derma untuk guna untuk pustakaan ni. Lagi. Soalan bonus. Cuba gak ustaz tunjuk hak mana sel JKK. Itulah. Tak payah tunjuk dah. Nampak? Yang ustaz sebut sama tu, susah dok pun suruh dia akad tangan kau sekali. Sebab nak tengok muka dia handsome ke dok. Tidak kahwin lagi nak buat benda tu. Jadi kau suruh akad tangan ni. Orang nak kenal. Ramai lah minat dia. Nampak? Orang kuatang tanya Raja Hul. Orang kuatang tengok hari kat sini sekali. Tengok mana saya. Hak dengar dalam CD. Kik bunyi. Tak apa, kita buat lagi. Tapi dia milih kan nak naik Mercedes. Mendengar suara dah lah. Dia tak mau bangun lagi. Nanti esok lusi bangun kau. Siapa-siapa nak sign autograf boleh tak? Boleh tak? Boleh sign autograf. Luar sekarang. Pas mayang kan boleh sign. Atas belakang Haji Melayu. Saya sedang pandu kereta. Ada antara pemandu yang kurang ajar. Lalu saya kata telaka menatang. Adakah itu dikira berdosa? Ya, berdosa. Yang kata telaka itu. Kalau dia buat tindakan yang bodoh, dia kata bodoh kan betul bodoh. Celaka tak boleh. Celaka tu laknat yang berat. Tak boleh. Faham? Kita kata ke binatang tak boleh. Ayam mari naik atas tangga. Ayam atas telaka mana pulak mari. Tak boleh gitu. Tapi kalau kata binatang boleh. Lembu masuk makan pokok bunga kita. Maksud binatang lembu. Tak apa, memang binatang. Lembu pun jawab, memang binatang bodoh. Tidak apa, memang binatang. Celaka tak boleh. Berat. Celaka ni hak untuk perangai-perangai yang tidak baik. Kita kata celakalah segala orang yang zalim. Baru boleh. Celakalah segala orang yang berzina. Baru boleh. Pembuat roti canai telur. Telur tersebut tak dibasuh atau kesak lebih dulu. Adakah dikira najis atau tidak? Minta penjelasan. Baik. Telur ni, dibuat roti telur, dia pecah telur. Tapi telur tak basuh, najis ke tak? Maksudnya gini. Bila buat roti telur, memang nak pecah telur. Yang kata jadi najis tu sebab telur ni tidak dibasuh. Bila tidak dibasuh, kadang-kadang dia ada tai ayam luar. Faham tak? Tai ayam luar. Tapi kalau tak ada tai ayam, telur saja bekas laluan duburnya, hak tu dimaaf pada syarak. Faham baik? Tak ada nampak hitam najis, cuma lalu kot laluan tu. Faham lagi? Memang lalu kot dubur dia. Mak lebih telur. Tapi tak ada lekat naik. Hak tu bila kering, maaf pada syarak. Boleh tu. Faham lagi? Hak kata, hak ulama kata ni ada tahi ayam di telur tu. Faham lagi? Kadang-kadang ada tahi ayam sikit tau. Lekat sikit-sikit tau. Hak tu lah yang jadi najis tu.
Pasal dia pecah telur. Bila dia pegang kena kat tiap ayam tu lekat tangan dia. Nah, pasal tangan dia basah duk main minyak. Nah, lekat di tangan. Lepas tu dia tapuk roti gitu pula. Lepas tu dikurang apa garang. Nah. Kita kata sedap. Nah. Tapi tak semua jadi najis. Telur-telur hak ada tai ayam saja. Nah, kalau telur tu bersih dah, tak wajib basuh. Awak lagi. Sebab keluar daripada tubuh dia tu walaupun blender, dimaaf pada syarak. Nampak? Nah. Jadi hak ada najis tu saja bila orang tu dipegang dia pun pecah. Kena di tangan dia, ditahuk kulit. Hak di tangan ni, pak tepuk roti kita pula. Nah, boleh buat tarik pula. Tu sedap. Nah. Jadi kena berhati-hatilah. Nah, orang tukang makan ni ialah orang tukang buat tu. Nah, dia kena bersih. Boleh tak niat iktikaf masa semayang? Kata setengah ulama boleh. Cuma jangan niat di dalam takbir. Tengah-tengah waktu tu terlupa niat iktikaf, pergi niat. Aku nak iktikaf dalam masjid ini, boleh sah lagi. Jangan niat iktikaf dalam takbir. Allah saja tu semayang waktu maghrib, niat iktikaf dalam masjid ini. Jadi bolak wak niat. Boleh tak niat ikut imam? Boleh ke tidak? Tak niat ikut imam masa semayang jemaah. Jawabnya boleh. Tak niat ikut imam. Tu imam depan, kita masuk solat jemaah. Kita takbir kosong. Allah, aku semayang pada maghrib. Tetapi, bila kita habis baca, tak boleh tunggu imam. Kita kena rokok. Faham? Habis dah rokok kita kena qiyam. Tidak. Kalau kita perbuatan menunggu imam, batal semayang kita. Kerana tak niat mengikut imam. Faham tak? Sesat masalah kita, tunggu benda ni. Dan kita habis dah tak ada surah. Dia tunggu untuk imam ada surah. Dia nak rokok seorang, tak boleh. Dia takut orang tengok, mana semayang seorang pula. Jadi kalau kita semayang berjemaah, mesti kena ikut imam. Kalau tak mau ikut imam, niat ikut imam, kita kena semayang seorang diri kita. Nampak? Sebab yang jadi batal ni, bila kita habis dah baca Fatihah, kita berdiri lama, kerana imam tak rokok lagi. Tak boleh. Orang yang tunggu lama lain-lain tu dia tak apa niat makmum. Kita tak niat makmum, tak boleh. Selesai Fatihah, baca surah. Tak boleh baca surah, kena rokok. Tak boleh tunggu imam. Sebab kita tak niat berjemaah. Wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, terangkan macam mana nak tadah doa berdasarkan wasiat tersebut. Hai Ali, bila kau doa, maka bukalah tanganmu antara dadamu dan jangan engkau angkat tangan itu di atas kepalamu dan berisyaratlah kepada Allah dengan telunjuk jari kananmu. Ini masalah bukan masalah masalah ijma' ulama. Kerana ada berbagai-bagai kafiat yang datang kepada kita daripada hadis. Maksudnya, berdoalah dalam keadaan tangan itu direndahkan. Kerana kita kena kumpul hadis-hadis yang lain. Dalam hadis yang lain ada tutup. Cuma bila berhajat benar, maka angkat tinggi sunat. Nabi tak kata angkat tinggi, tapi sahabat kata. Nabi ni bila penting sangat doa, Nabi angkat tinggi tangan. Hak ni dia kata jangan angkat tinggi. Hadis yang lain, sahabat kata tengok sendiri. Nabi kalau doa hak besar-besar, berat-berat, angkat tinggi, siapa nampak lah. Kalau doa pakai baju memang nampak tiap. Faham lagi? Jadi kalau doa biasa rendah. Doa bila doa tu kita penting besar sangat, masalah orang kena bunuh ke apa ke, akak tinggi. Dulu saya baca hadis Nabi marah orang sujud buat jatuh lutut dulu sebab jadi macam kuda. Tapi ustaz khabar boleh belaka buat turun lutut dulu atau tangan acu terang dah. Dua-dua ni hadis belaka. Faham tak? Dua-dua ni hadis belaka. Boleh rojak kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqh muqarram. Turun dengan tangan, turun dengan lutut. Sebab tu dalam masalah ni ada dua mazhab saja. Ramai-ramai ulama besar, dua mazhab. Satu mazhab kata sunat turun lutut dulu, satu mazhab kata sunat turun tangan dulu. Faham tak? Dalam mazhab Hambali sunat turun tangan dulu, baru lutut. Dalam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang sepakat dengan Imam Syafi'i, sunat turun lutut dulu, baru tangan. Benda dua ni betul belaka. Dan tidak ada ulama kata wajib. Hak kata wajib tu puak-puak Wahabi. Wajib kena turun tangan dulu. Tu dia puak Asabiyah, tak asuk sangat. Kalau puak-puak ulama-ulama Imam Mujtahid, mereka tak asuk. Mereka beri pandangan yang luas. Kita turun tangan dulu pun boleh, turun lutut dulu pun boleh.
bukan bab rukun semayang, bukan bab syarat sah semayang. Ada hadis berlaku-laku. Adakah ayah saya telah jatuh fasik kerana tak tegur anak perempuan yang tidak untuk aurat di hadapannya, laki-laki yang bukan mahram? Ya. Sebab wajib atas ayah kena pelihara anak isteri daripada api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku ni jaga oleh kamu. Mu tu siapa? Hei suami-suami, akan anak dan isteri kamu jangan pergi kena api neraka. Dalam hadis yang lain, kalau dedah aurat masuk neraka. Maka maksudnya bila dia tu dedah aurat, ku jaga olehmu, mana tegar olehmu, tutup balik kepala rambut anakmu yang dibuka di hadapan laki-laki ini. Wajibmu kena tutup. Jadi ayah yang tak tegar, maka hukumnya berdosa. Kalau lepas-lepas, istighfar kepada Allah. Jahilnya aku tak tegar anak bini aku. Faham? Bagaimana pula dengan abang yang tidak tegar adik? Adakah juga dikira berdosa? Ya, jikalau memang ada kemampuan bagi abang. Tapi kalau kemampuan tu hanya ada kepada ayah memang wajib lah. Abang tak wajib. Tapi kalau abang tu ada kemampuan, kuasa di atas adik dia, ayah mati dah apa semua, ataupun adik dia tu memang takut kepada dia, maka dia dikira fabiyadi, mesti dengan tangan. Nampak? Tak boleh pakai dengan hati. Saya masih lagi tidak mengerti tentang riba dan rasuah. Adakah riba sekiranya beli motosikal, kalau beli cash 4,000 tapi beli ansuran 4,500? Adakah 500 tu dikira riba? Dan rasuah macam mana pula? Tidak dikira riba. Ini jawapan daripada mufti-mufti yang telah memberi fatwa. Di antaranya, apa benda ni? Almarhum Datuk Syekh Alwi Al-Hadad rahimahullahu ta'ala, bekas mufti negeri Johor tahun 59. Masa ni tak ada hadari lagi. Orang ulama besar daripada Aceh yang diminta oleh kerajaan supaya datang ke Semenanjung jadi mufti, kerana tak ada orang layak jadi mufti pada ketika itu. Ini sangat warak. Dia yang beri fatwa. Hukumnya bukan riba seperti itu. Diharuskan pada syarak. Sehingga jangan kita akad dua harga dalam satu akad. Kata berasa nak beli hutang, akad hutang. Berasa nak beli cash, akad cash. Dibolehkan pada syarak. Rasuah ni apa? Rasuah ni kita beri benda-benda yang bernilai dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu habuan atau kemudahan. Nampak tak? Dalam masa yang sama, orang yang lain akan luput peluang tersebut. Dia gitu. Kalau seorang dia tak panggil rasuah. Kita dalam Malaysia ni kita seorang yang kontraktor. Orang lain tak boleh buat belaka. Pasal buat kapal selam. Kalau buka tenda, kita seorang saja masuk. Maka kita pun beri hadiah. Tak ada masalah. Itu memang kita boleh dah pun. Pasal kita seorang. Tapi kalau ada pesaing, tak boleh beri hadiah kepada orang yang ada kuasa untuk memudahkan kemenangan pihak tender dan seumpama bagi pihak yang memohon. Faham? Dengan syarat dia itu bukan berkawan lama dah. Kalau kawan lama dah tak apa. Dia kawan hak mau daripada kecil. Dia kawan. Tulang bila besar ni, tiba-tiba kawan baik itu jadi pengarah JKR. Dia pula kontraktor kelas Z. Mana tak? Buat batah ubi. Jadi dia beri hak mau hadiah macam biasa. Tu pasal dia kawan lama dah. Kenapa kalimah Allah kalau huruf yang sebelum bari fathah dan bari hadapan bunyi lah. Tetapi yang iaitu tebal bunyi. Kalau huruf sebelum berbaris bawah, bunyinya lah, iaitu nipis. Dijawab. Dia kata lafaz Allah. Allah ni hamzah tu dia baris alif, baris fathah baris dapang dhammah nampak? Baris bawah i. Tapi kalau dengan nama Allah, dia kata apa? Allah. Nampak? Tapi kalau baris bawah lillah. Jadi jawab ni sebab lillah dan yang sebut. Yang sebut mana? Ada sebut. Maka dia maka dimaafkan dibaca dengan takhfif. Nampak? Bagi atas dia bilang Allah lillah. Nampak kan itu? Faham tak? Itu bukan sebutan Arab. Jadi kita ni Quran bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Quran ni turun bahasa Arab. Kita kena ikut konun bahasa Arab lah. Datang kepada kita daripada zaman sahabat lagi. Mereka baca bari bawah dengan takhfif. Jadi lillah, illah, billah. Tapi kalau bari datang Allah, wallah, Allah. Nampak? Dia gitu. Adakah menggantung hiasan bunga bersama dalam frame
bersama pasu dalam frame untuk hiasan rumah satu kesalahan dalam Islam. Itu pendapat ustaz. Dia kata kita gantung pasu bunga, ada bunga jarang, tapi gantung dalam rumah. Salah tak dalam Islam? Jawabnya tak salah. Ambil dua ni, tak salah ni. Tak ada salah. Ambo berat benar Islam. Dia tak banyak benda yang salah, sikit saja. Tak ada ulama pun kata gantung pasu bunga salah dalam Islam. Yang tak boleh gantung patung-patung, gambar-gambar bernyawa. Itu saja. Hal lain boleh. Tak usah kata pasu bunga, mu gantung kereta giling. Boleh, ada masalah kalau muat dalam rumahmu. Tak ada masalah. Gantung kaki skuter dalam rumah. Dia punya minat Vespa. Tuan rumah tengah-tengah orang tamu dia buat Vespa suti atas ni. Tak apa tak boleh benda bernyawa. Patung wina, patung gajah dalam rumah. Patung burung. Apa hukum mengambil pil perancang keluarga? Dia kata ambil pil perancang keluarga. Ambil ni maknanya makan lah, bukan ambil bola paket gitu. Maknanya makan pil perancang keluarga. Baik. Dia tidak kira pil ataupun apa. Kita balik pada hukum rancang keluarga. Hukum merancang keluarga ini harus ma'al karahah. Ulama kata. Nampak? Jaizun ma'al karahah. Benda makna? Hukumnya harus, makna tidaklah haram, tapi perbuatan itu makruh. Bila tu? Bila kerana nak menjarangkan anak, bukan kerana darurah. Kalau kerana darurah diharukan pada syarak, tak ada makruh. Doktor kata makan pil ni tak dekat anak, ikhtiar. Sebab kalau dekat anak boleh membahayakan kesihatan ibu. Dia ada masalah berlaku pada rahim. Itu lain, itu darurah. Ni saja-saja je. Saja-saja je lah nak jarangkan anak. Pasal rapat-rapat sangat, tak nak ambat. Main setahun seorang. Maka dia ambil pil perancang keluarga supaya beranak dia tu lambat-lambat sikit. Hukumnya makruh. Ini pandangan jumhur ulama. Yang pertama syaratnya, janganlah pil itu memudaratkan pula kesihatan. Yang kedua, janganlah kerana tidak yakinkan akan apa benda ni rezeki kepada anak. Kalau sebab takut rezeki tak cukup, haram, berdosa besar, jadi syirik. Hak tu tak boleh. Harta saka, adakah berbahagiannya dinilai semua harta yang ada termasuk rumah? Ditanya. Harta saka ni semua benda kira. Ulama-ulama sebut harta yang wajib dibahagikan, yang dinamakan harta itu, sama ada pesaka atau harta saja. Harta mana tak ada tuang, tak mati lagi. Harta pesaka, tuang mati dah. Tak kira lah harta pesaka atau harta saja. Ialah kullu malun yang setiap-tiap benda yang memberi guna. Jadi sekurang-kurang harta, sepasang selipar. Kalau sebelah selipar, bukan harta. Yang tidak bagi yang lipat belah ni. Belah bukan harta. Kerana tak ada manfaat. Tak boleh pakai. Kalau boleh pakai pun Nabi larang pakai kasut sebelah. Tak. Nabi larang. Ada orang yang pakai kasut sebelah. Ni buat bahasa Honda dia. Nampak tak boleh. Beras 2 utir bukan harta. Apa tak bagi. Tapi kalau secupak harta. Baru wajib bagi. Gula 6 utir bukan harta. Sebab dah boleh nak buat air 6 utir. Tapi kalau suku kilo, harta wajib bagi. Kita orang Melayu duk faham harta ni. Pitih mah dengan tanah saja. Semua benda. Bila semua benda termasuk baju dia hak lama pakai dah. Piyah ayah. Kain batik mok. Harta belaka. Harta belaka. Lepas tu, wari-wari kata, hak ni dah peralah lah. Wari-wari kata, tak, baju-baju ni siapa nak ambil lah. Tuju kita belakang. Itu lain. Bagi hak mahal-mahal saja. Dengan tanah. Itu tak apa lah. Tapi kalau asal ada wari kata kena bagi gok kain, kita tak boleh kata apa lah. Sebab kain juga harta pesaka. Apakah hukum jika dibahagi sama rata antara laki-laki dan perempuan? Jawabnya mesti dengan persetujuan segala waris. Itu pun sebaiknya kita bahagi mengikut faraid Quran dulu. Lepas bagi dan mengikut faraid Quran, maka kita pun bagi sama rata balik. Kerana kita tidak membelakangkan Al-Quran. Tapi kalau ada seorang waris tak setuju, maka bahagiannya mesti dibahagi mengikut faraid. Tak?
Katakan bahagian dia 1/2 anak lelaki. Dia seorang tak setuju bagi sama rata. Maka hak dia kena beri 1/2. Hak orang lain, laki-laki lain hak setuju, sama dengan anak kurang. Tak? Apa hukum kita buat rombongan lawatan ke Genting Highland? Dosa ke tak? Kita jika belanja duit tempat mainan itu. Kerana di situ kan ada judi arak dan mungkin duit digunakan untuk arak dan kasino itu. Tapi niat kita nak main. Niat kita nak main. Ke mana pula? Bukan nak terlibat dengan semua itu. Dia nak main saja, galau. Pergi melancong ke Genting Highland. Di sana ada kasino. Tapi bukan nak pergi main judi. Nak pergi main dia lain tu. Hak benda? Hak muslim dia? Dia kata ni. Memang gidah ni. Roller coaster. Kau anda lah. Main situ. Jawabnya, kalau bermain benda-benda itu tidak haram pada syarak. Yang haramnya berjudi, minum arak, masuk dalam kasino. Tetapi jikalau lah maknanya permainan yang kita bayar itu adalah milik syarikat-syarikat judi, sebaiknya janganlah kita buat lawatan ke situ. Nampak? Kerana itu menyokong ekonomi mereka. Dan lagi pula duduk pada tempat itu, tempat yang dilaknat oleh Allah di atas muka bumi. Segala tempat yang dibuat untuk melakukan perkara dosa, maka tempat itu dikira tempat itu mal'un. Maka kalau kita duduk, walaupun duduk tak buat bermain judi, tapi dekat dengan kat orang judi, takut-lakut Tuhan laknat, butuh apa semua, bala kena habis. Itu baik jika lain lah. Banyak lagi tanah tinggi hak lain. Bukit tinggi. Kemarin Highland, tak ada judi. Cikgu sekolah saya ajar tentang makna kemajuan. Dia kaitkan Islam hadari sebagai Islam yang maju. Dia juga ada sindir orang PAS. Kalau tak mau terima Islam hadari, tak payah pakai topi keledar. Ketika menunggang motosikal, pakai serban saja. Tak payah pakai berus gigi, pakai kayu sugi saja. Dan kata lain yang membandingkan pada zaman Nabi SAW dengan kemajuan hari ini. Apa hukum berkata seperti itu walaupun untuk menyindir orang PAS, tetapi secara tidak langsung berkait dengan Rasulullah? Jawabnya, cikgu ini bengong. Faham tak? Dia kata kalau nak ikut Rasulullah, tak usah pakai topi keledar, tak mau ikut Islam hadari, ikut Rasulullah. Apa kata? Kalau ada di dalam niat, dalam kataan itu merengah-rengahkan Rasulullah, jadi kafir cikgu ni. Haram ditanam di kuburan Islam. Takdir kata malam ini dia telah pun meninggal dunia dan telah ditanam kelmarin, maka wajib atas kerajaan mencungkil balik mayat cikgu ini, kemudian dibuang ke laut ataupun tempat-tempat pembuangan sampah. Kerana ulama kata haram tanam orang yang telah murtad di kuburan orang Islam. Kalau tanam dah, wajib kena gali, kena buang tulang dia daripada kuburan Islam. Kerana menghina selubang Rasulullah, jadi kafir. Batal Islam. Dia kekal dalam api neraka dulu, kini dan selamanya. Na'udzubillah. Boleh tak jelaskan saya sedikit masuk di dalam surah Al-Ma'un tu, orang dusta agama, orang yang masukkan menghardik anak yatim, apa yang masukkan makan, tak beri makan orang miskin, kecelakaan bagi orang yang solat, orang berbuat riak dan seumpamanya. Apakah maksud yang tersirat di dalam surah tersebut? Sebagaimana surah-surah yang lain, maksudnya sama saja daripada seluruh kandungan Al-Quran, iaitulah jadilah kita hamba Allah dan jauhilah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Di antaranya perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah mendustakan perkara agama. Buat dusta dengan perkara agama. Orang kata benda ni haram, haram apa? Ini golongan pendusta agama. Jerkah anak yatim. Jangan jerkah anak yatim. Menaikkan anak yatim tu kita patut jerkah. Dia nak curi rumah sebelah. Tengok anak yatim. Tuk tokeh itu nak ambil kita orang. Hoi, dia jerkah dah. Tu tak apa tu. Buat apa jerkah? Bukan orang panggil jerkah anak yatim. Jerkah pencuri. Ni kita jerkah anak yatim atas dasar makna kita anggap ayah dia tak ada dah. Jadi kita boleh buat apa saja. Hak tu haram. Tak boleh. Pasal Nabi suruh buat baik anak yatim. Yang belum balik lah. Kalau dah balik, orang tak panggil yatim.
Tak beri makan orang miskin. Maksudnya orang yang sayang harta bendanya sehingga membiarkan orang-orang jiran-jirannya kelaparan. Orang ini berdosa di akhirat nanti. Sebab di dalam satu negeri umat Islam, katakan kelompok umat Islam, ada seorang yang lapar, maka wajib diberi kepadanya wang zakat. Ada yang miskin, tak ada makanan, zakat, kena ambil zakat beri ke dia. Tak beri ke dia berdosa. Faham tak? Tak ada wang zakat, ada baitul mal. Ambil baitul mal beri ke dia. Tak ada baitul mal kau ni. Tak ada baitul mal, semua orang yang ada dikira sebagai kaya dalam negeri itu wajib kena beri ke dia. Tak beri dosa belaka. Walaupun bukan adik-beradik dia. Itu kaedah Islam. Sebab itulah kita kalau membiarkan orang miskin di sekitar tempat kita tak makan, kita juga berdosa. Sebab harta kita ni bukan harta untuk kita makan semua dalam perut kita. Allah kata depan sekali surah Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Setengah daripada harta yang kami beri kepada kamu bukan untuk rodok dalam tekukmu belaka, tapi yunfikun, untuk infak fi sabilillah, belanja tolong orang tek. Orang yang melambatkan sembahyang, yang ni sampai habis waktu, maksudnya dia celaka, maksudnya dia dilaknat ataupun dia ni mendapat kecelakaan pada hari kiamat. Masuk waktu maghrib, solat asar. Masuk waktu isyak, solat maghrib. Ini maksudnya. Tapi kalau dia sembahyang asar, pukul 6, tak masuk lagi tu. Tak masuk dalam ayat ni. Habis waktu dah. Ataupun nak bang lele baru akad takbir, tak dan serakaat, habis waktu. Sengaja berdosa. Masuk dalam ayat ni. Adakah dikira fasik tinggal solat fardu tanpa sengaja? Contohnya tak terkejut bangun subuh, lepas tu cepat-cepat qada. Dah masuk tu kan kan? Tak berdosa orang yang tinggal sembahyang dengan tidak sengaja atau terlupa atau tertidur. Sah ke tidak solat sekiranya pakaian terkena bulu kucing, bulu ayam, bakai semut, nyamuk dan bulu lembu? Kalau tidak, kenapa? Banyak benda bulu ni. Jawabnya bulu ayam tidak ada mengapa. Kerana ayam itu bulunya yang tercabut dari binatang yang boleh kita sembelih, hukumnya suci. Binatang tu kalau kita boleh sembelih tak? Boleh Ayam boleh sembelih? Boleh. Bulunya tercabut kena di piah kita, sembahyang sah. Binatang ni boleh sembelih makan tak? Boleh Binatang dia tu itik. Bulu itik lekat di jubah, sembahyang sah. Binatang ni kalau kita sembelih sah, boleh makan tak? Boleh. Binatang dia kerbau, lembu, kambing. Bulu dia tercabut lekat di tubuh kita, sembahyang sah. Binatang ni kalau kita sembelih boleh makan tak? Tak boleh. Tak apa? Beruk. Faham tak? Bulu beruk lekat di baju kita, tak sah. Mereka tuan hak bela beruk. Kalau kan orang yang main dengan binatang tu dimaaf padanya. Jadi tuan beruk saja maaf kalau ada bulu beruk. Nampak? Kalau ada bulu beruk pada tuan ayam, dah maaf. Tak mu bela ayam ada bulu beruk. Tu gitu. Bulu kucing dimaafkan oleh syarak. Kerana bulu kucing, awak tanya Nabi, dah kucing lagu mana? Nabi kata kucing ini suci, dia jenis bermain pada kaki-kaki manusia. Maka dimaafkan pada syarak. Yang dah maaf, sengaja ubuh. Sebelum nak akad takbir, panggil kucing dulu. Kuruk. Tu ayam. Kucing panggil mana? Cek. Gitu. Kucing pun mari, dia pun ketu dua orang, buat tak ada air. Semayang tak sah, pasal sengaja ubuh. Faham? Lepas tu kita semayang, dia pun lelek kaki kucing kan? Dia bagi kucing, ajak belik kaki kucing. Dia belik kaki, lekat di lekat kita. Dah dimaaf pada syarak. Sebab apa? Sebab jenis kucing dia main orang ni Tuhan yang buat. Tuhan cipta jenis kucing berlaku kat orang. Kita tidur, dia naik atas kaki kita. Kita buat batal dalam kepala kita siapa? Dia duduk atas batal. Kita naik kereta, parking kereta, dia naik duduk atas atap. Tidak duduk kat tayar. Jenis kucing. Betul dah Tuhan dah. Kalau Tuhan buat kubat dah yang kita. Kita tidur, kubat mari duduk atas belakang. Memang geng. Soalan seterusnya. Sambung-sambung ini. Baca laju-laju sikit. Apakah diterima amalan kita bila terdetik rasa ujud dalam hati ketika solat, tapi cepat-cepat kita istighfar pada Allah. Tengah-tengah semayang mari rasa ujud. Ujud ni lupa pertolongan Allah. Faham tak? Ujud ni kita lupa pertolongan Allah. Ni kita mari boleh dengar, boleh semayang, boleh semua. Bukan gagah kita, hebat kita, bijak kita, pertolongan Allah. Jadi kalau kita sentiasa ingat ini pertolongan Allah, orang panggil tak ujud. Tapi lupa pertolongan Allah, nampak bijak kita tu panggil ujud. Tengah-tengah buat beramal, haji, zakat, perjuangan dan sebagainya mengaji,
Mari dah hati litasam untuk wujud. Kemudian dia dekat istighfar. Jawab ni terima tak amalan tu? Amalan itu diterima. Rasa bimbang. Hanya amalan tidak terima. Orang yang memang dia ujub. Ini bukan ujub. Hanya gangguan syaitan suruh ujub. Bila datang gangguan, ingat kepada Allah. Apakah maksud dosa anak isteri kita suami yang tanggung? Adakah anak dan isteri tidak tanggung dosa mereka? Kerana dosa itu telah ditanggung oleh suami. Baik. Dia kata kalau apa makna ayah suami ni tanggung dosa isteri? Contoh. Gini. Perkara itu haram dilakukan oleh isteri. Dan isteri itu melakukan juga. Maka dosa itu ditanggung oleh isteri. Kerana suaminya tidak mengetahui. Tetapi suaminya mengetahui. Umpamanya suami isteri tak pakai tudung. Dikelayak ramai. Dengan suami. Suami pun tak marah. Tak larang. Maka suami pun berkongsi dosa. Nampak? Sama macam isteri. Tu kongsi dosa. Kan malam ni kan? Isteri akan tudung. Dia jalan pasal cara bodoh. Padahal dia orang Islam. Mak pak dia orang Islam. Tapi dia macam Kristian. Betul semula lah. Kembali ke pakai jalan. Jangan buat kerja ke tu. Macam minimum pada akal tudung. Pakai tudung lah. Kaya lagu mana pun kita. Tapi ni rasa ya orang. Jadi kalau kita dah marah dah bini kita. Kita tak tanggung. Tapi belakang kita pergi kerja dia buang tudung. Dia kat lapang itu. Depan laki dia pakai tudung. Duk main bira-baga tetangga. Laki dia pakai tudung. Laki dia berak. Laki dia pergi kerja. Dia pun cabut tudung tu. Buat tapak baru. Lalu kosmen malu apa tak akan tudung. Berak laki balik. Dia akan tudung ni. Masuk. Ni perempuan-perempuan penipu. Ni suami tak tanggung. Masa suami suruh pakai tudung. Tapi kalau isteri tak pakai tudung, contohlah suami tak kata apa, dapat sama dosa. Kalau ni boleh sekatuh, pun boleh sekatuh. Hak tanggung dosa ni dengan sebab kita dah ajar dia, tak khabar dia jadi jahil dia buat. Dosa dengan sebab dia tak berti tu kita tanggung. Lagi. Kita tak khabar benda ni, maknanya tak boleh makan benda ni haram. Maka dengan sebab itu dia buat benda yang haram itu. Sebab salah kita. Maka bila dia buat, kita yang tanggung dosa dia. Sampai masjid hari Jumaat lewat, niat zuhur atau Jumaat dan tambah rakaat menjadi 2 atau 4 dalam keadaan berikut. Saya sampai masjid waktu Jumaat dah habis rakaat pertama. Hanya sempat 1 rakaat saja bersama imam. Baik. Kalau kita pergi, imam naik rakaat kedua dah sembahyang Jumaat. Kita takbir lah. Jawabnya, kita dapat sembahyang Jumaat. Lepas salam imam naik serakaat saja. Faham lagi? Lepas salam imam naik, tambah serakaat. Sampai di masjid, waktu imam tahiyat akhir dah. Maknanya imam 2 rakaat yang kedua, tapi lepas pada rakaat dah, kita baru sapa. Kita sapa tu, imam rakaat kedua, Sami Allahu liman hamidah. Kita pun pergi takbir, ikut imam lah. Tahiyat akhir lah. Tapi bangun sekejap lagi, naik tambah 4 rakaat. Nampak lagi ada beza situ. Tambah 4 rakaat. Sebab kita tak dapat serakaat pun. Tapi kalau kita dapat serakaat dah, umpama datang rakaat yang kedua, imam tak rakaat lagi, kita dah safar takbir, maka sekejap lagi lepas imam salam tambah serakaat. Tapi kalau kita mari dengan Jumaat tu, imam naik dah daripada rakaat kedua, tambah 4 rakaat. Tak payah niat Jumaat. Zuhur. Niat Jumaat tu dah. Soalan seterusnya. Apakah hukum jual hadiah yang orang beli ke kita? Orang beri ke kita sebab tadi kawan saya khabar hukumnya haram. Dia khabar ustaz khabar gitu. Si ustaz terang. Gana pula dengan orang miskin yang sempitkan wang. Menjual hadiah yang diberikan kepadanya untuk mendapatkan wang. Baik. Dia kata orang beri hadiah kita tak boleh jual hadiah tu. Memanglah. Bukan kita cakap. Kita beritahu je. Ini ulama' cakap. Faham tak? Hadiah tidak boleh dijual beli. Yang boleh jual beli, apa benda ni? Sedekah. Faham tak? Batu orang beri hadiah kita boleh jual. Tapi boleh beri kepada orang sebagai hadiah balik. Sebab itulah. Bila kita beri daging korban pada orang miskin, namanya hadiah ke sedekah? Sedekah. Dia boleh jual apa so? Boleh. Tapi kalau kita pergi dengan sama-sama kaya daging korban, namanya ni hadiah. Dia boleh jual tak pasal? Dah boleh. Hadiah tak boleh jual. Lepas tu dia kata kalau orang miskin boleh hadiah, boleh jual ke tak? Dia nak buat makan kan? Kalau orang miskin tak boleh hadiah, dia boleh sedekah. Mana? Bila sedekah, boleh jual. Nampak lagi? Sebab dia orang miskin kan? Orang beri orang tak jadi. Dia jadi hadiah tak?
Orang miskin. Nah, miskin sangatlah melarat. Miskin. Kita pun beli hadiah. Bola kotak. Masa orang miskin ni nikah seorang lagi. miskin. Nah, jiwa tak miskin. Umpamanya. Tak ada peci. Mas kahwin je KK beri. Kita tulis di kotak tu. Hadiah daripada kami sekeluarga. Terimalah dengan ikhlas. Kita tulislah. Hadiah tu kita tulis dengan magic besar pula tu. Dan huruf besar. Cap. Jadi hadiah ke jadi sedekah? Dah tulis hadiah? Tak kira tulis itu. Tulis itu hak bodoh gitu je. Hukum syarak, sedekah. Pasal dia orang miskin, terima bantuan, nama sedekah. Nampak lagi? Kita kaya. Orang pun beri hadiah lah kita tak. Masa kita kaya itu. Orang ni beri hadiah pen, orang ni beri jam, orang ni beri bozal, macam-macam orang beri. Patut dia ni kita miskin dah. Dia ni miskin dah. Dulu orang beri kerana kita kaya. Nama hadiah. Boleh jual tak? Boleh kan? Pasal kita jatuh martabat miskin. Nampak lagi? Tak apa tu. Benda kat hukum semayang tak pakai piyah. Jawabnya tidak sah semayang tak pakai piyah kalau tak pakai seluar. Ada pula tanya pakai piyah tak sah semayang. Bapanya? Bukan syarat sah semayang pakai piyah. Sunat sahaja, faham? Sunat pakai kopiah, sunat pakai serban. Harus pakai songkok, harus pakai tudung-tudung hak lain. Cuma hak sunatnya boleh pahala sunat serban dengan kopiah. Dia gitu. Hak lain harus. Tapi harus kita pakai songkok, pakai sapu tangan, pakai kain. Tujuan nak ikut Nabi tutup kepala. Boleh pahala pula. Situ. Atas nak ikut Nabi tutup kepala. Buka kepala tak batal pun semayang. Tak ada masalah. Akhbarnya pakai penutup kepala. Ni hak minggu lepas ni tambah-tambah minggu lepas. Hak minggu ni banyak pula. Patut minggu lepas tak payah baca buku sekali ya. Boleh? Minggu lepas kita baca soalan aja boleh? Baca soalan. Kau banyak lah kata ni. Tak baca soalan aja. Kita baca last sekali. Dah selesai juga ni, minta maaf. Ambil hak pendek-pendek. Saya seorang peniaga rucik punya kedai lah. Dia kata. Saya dulu ada itu angkat seorang lelaki budak. Angkat kerja sama saya. Jadi sekarang dia tara kerja lagi. Dengan saya. Dia punya baki gaji ada lagi dengan saya. 1 bulan 2 kali saya bayar gaji. Jadi masalah saya tara ada alamat dia. Dulu dia minta kerja sama saya tara angkat dia. Pengenalan punya kad. Soalan saya macam mana duit dia. Boleh saya masuk surau punya tabung sebab saya tara jumpa dia lagi. Lu tanya ini apa macam? Dia orang kerja dia. Lepas tu kerja tu tak tahu duduk dah. Tak tahu pergi ke mana. Anak akak dia. Dia pekerja dia tak tahu pergi ke mana. Sebab tu Nabi kata bayarlah gaji degah-degah. Jangan sapadang orang tu maknanya dah. Pasal jenis orang tak sekuala mari sepang kerja. Kalau orang jenis kita kenal dah tu lain. Senang nak berhubungan. Jawabnya setelah kita kecewa daripada menemukan dia kembali, maka lekatlah zimmah hutang itu duduk dalam tanggungan kita. Kena simpang duit tu. Kena simpang. Nanti bertemu kita kena beri. Takdir kata kita beri dah duit, dia katakan RM200 kepada sumbangan surau masjid. Berilah lah. Niat nak bayarlah hutang gaji dia. Datang pula dia pada suatu masa nanti. 10 tahun lagi jumpa pula dah. Niat dah jumpa dah. Dalam rancangan jejak kasih. Hari jumpa semula. Jawabnya, hak beri RM200 itu, mu kena ganti balik kepada dia. Kena ganti balik. Jangan minta balik untuk imam suruh cokeh nabung. Hak tu suku. Hak ni kena beri balik. Hak ni jadi sedekah daripadamu. Kena ganti balik. Mereka tuang punya diri kata tak apa halal bergalah kalau buat gitu. Molek gak sedekah dah. Soalan takhir malam ni, boleh tak laki-laki pakai baju dan seluar ketat tetapi menutup aurat? Jawabnya, laki-laki pakai seluar ketat tetapi menutup aurat makruh. Makruh pakai seluar ketat. Tak berdosa
Kalau orang perempuan, haram. Sampai nampak bentuk body, haram. Laki-laki nampak bentuk body, makruh. Bolehkah duduk tahiyat akhir seperti tahiyat awal? Jawabnya, tahiyat awal boleh duduk macam tahiyat akhir. Tahiyat akhir boleh duduk macam tahiyat awal. Imam Syafi'i kata, sunat duduk tahiyat akhir itu macam tahiyat awal. Faham tak? Tahiyat akhir duduk macam tahiyat awal, sunat. Nampak ni? Faham baik tak? Tahiyat akhir duduk selepok itu punggung atas bumi. Imam Syafi'i kata, sunat duduk macam tahiyat awal. Duduk atas kaki. Dan kalau duduk macam tahiyat akhir lagu mana pula? Imam Syafi'i kata afdal, lebih lagi daripada hak sunat tadi. Nampak? Jadi bila tahiyat akhir kita nak duduk macam tahiyat awal boleh? Kita nak duduk macam tahiyat akhir, afdal. Duduk macam tahiyat awal, sunat. Duduk macam tahiyat akhir, afdal, lebih baik. Yang tak boleh, tak duduk. Tak tengok diri seorang. Bolehkah salat jamak dan qasar kalau niat pergi Kuala Lumpur untuk berhibur? Tengok jenis hiburan. Kalau hiburan haram, maka tak boleh jamak qasar. Hiburan yang haram, nak pergi konser, rapuan, dandu, macam-macam lah. Tapi kalau berhibur yang haru pada syarat, seperti nak bawa anak pergi makan angin di Kuala Lumpur, lihat, membeli belah dan sebagainya, itu tak haram pada Islam, haru jamak qasar. Ataupun maknanya yang dia nak pergi berhibur, nak pergi dengan suami isteri dia. Umpamanya, dia nak pergi di Kuala Lumpur tu, isteri dia yang hibur dia. Isteri dia mari kat dia, duduk di bilik hotel dia, hibur dia, main dengan dia, macam-macam lah. Menyanyi ke apa, tak apalah isteri dia. Tapi kalau hak haram, tak boleh. Kerana ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Keringanan dalam agama ini, rukhsah, tidak diberikan kepada perkara-perkara dosa. Bolehkah laki-laki buat teknik rebonding? Nampak? Setengah ulama mengatakan hukumnya adalah haram laki-laki buat rebonding. Walau bagaimanapun, ada juga ulama mengatakan harus. Bolehkah salat dengan ada setitik saja air kencing pada boxer atau seluar dalam? Jawab, setitik pun tak boleh. Yang bolehnya titik yang halus, dimaafkan pada syarak. Kita tengok air kencing kita nitik kena pada pakaian kita, tapi tengok dengan mata tak nampak. Pinjam mikroskop doktor, nampak. Tapi tengok dengan mata tak nampak. Itu dikira ada tak? Adalah tak pada syarak, tapi dimaaf. Tapi kalau setitik nampak penuh air kencing itu, wajib kena cucu air itu. Barulah sah kita semua. InsyaAllah kita bertemu lagi di hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi